Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dia wafat tahun 74 Hijrah. Kata Abu Ishaq, aku duduk dengan Abdullah bin Utbah, fadzakaru sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Topik ataupun tajuk yang menjadi perbincangan yang ada ramai-ramai pada hari itu ialah tentang umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan zaman tu tak ada surat bama, tak ada IC macam sebahagian daripada orang tua-tua kita. Orang tua-tua dulu umur 80, 90, 100 ke atas, kadang-kadang umur mereka mengaci teka, tak tahu secara pasti. Demikian berlaku di kalangan para sahabat, apatah lagi para tabi'in yang tak dan jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk pakat duduk teka, pakat duduk agak umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dul qaum kana Abu Bakr akbar min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ramai-ramai itu ada yang kata Abu Bakar lagi tua daripada Nabi masa Abu Bakar meninggal. Dia berkata Sayyidina Abu Bakar lagi tua daripada Nabi pada masa meninggal. Kalau Nabi meninggal 63, mana Abu Bakar tua pada tu. Qala Abdullah, kata Abdullah bin Utbah, pasal dia ni dan jumpa ramai sahabat Nabi. Kata dia, qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibn 63. Abdullah bin Utbah kata, dia kata dah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat umur Nabi 63, itu pasti, dia kata. Wa mata Abu Bakr wa huwa ibn 63. Dia kata dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga wafat umur 63, itu pasti, dia kata. Wa qutila Umar wa huwa ibn 63. Dan Umar pada hari dia kena bunuh umurnya 63. Abdullah bin Utbah dia clear the air, orang putih kata. Bila orang ni kata lagu ni, orang ni kata lagu ni, dia buat ramai, dia clear the air, dia bagi jelas. No, dia kata jangan duk cerita macam-macam. Nabi wafat 63, Abu Bakar wafat 63, Sayyidina Umar mati dibunuh 63 umur. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu, innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'min umuruh illa khairah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata la yatamanna ahadukumul maut, jangan ada di kalangan hampa yang duk angan-angan, duk cita-cita nak mati. Orang Islam tak boleh bercita-cita nak mati, tak boleh. Wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu. Nabi kata dan jangan siapa daripada kalangan kamu yang doa nak mati sebelum mai masa mati dia. Walaupun dia sakit, walaupun Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan sakit yang membawa maut. Oh, ini banyak tuan-tuan, penyakit yang menjadi silent killer ni banyak. Sakit jantung, silent killer. Darah tinggi, silent killer. Orang boleh mati
cara mendadak. Walaupun Allah uji kita dengan apa macam penyakit sekalipun, tidak boleh bercita-cita dan tidak boleh berdoa untuk mati. Innahu idza mata ahadukum, Nabi kata, kerana apabila mati salah seorang daripada kamu, inqata'a amaluh, amal kebaikan dia stop. Pasal apa? Pasal orang Islam Allah bagi hidup untuk buat ibadah. Orang Islam Allah bagi hidup untuk buat amal baik. Kalau siapa yang tidak mengambil manfaat umur yang Tuhan bagi kat dia untuk buat baik, dia salah. Bila minta mati, dan apabila mati bermakna kita minta supaya amal baik kita full stop. Maka Nabi SAW kata, innahu idza mata ahadukum, sesungguhnya apabila mati kamu, inqata'a amaluh, habis. Tidak ada lagi amalan, tidak ada lagi pahala yang boleh main dekat kita yang mati ni. Dan dalam hadis lain dia kata melainkan 3. Dia beritahu apa dia 3 tu? Ilmu yang bermanfaat. Masa hidup ada duk buat, ada duk sebar ilmu, ada duk bagi ilmu dekat dia beradik, dekat kawan-kawan dan sebagainya, selagi mana orang tu praktis ilmu yang kita bagi, selagi tu kita dapat pahala walaupun dah mati. Ataupun ada sedekah jariah, kita dah bagi satu benda yang orang boleh duk guna. Masa pembinaan masjid, kita tabuh duit kita 1,000. Selagi mana masjid itu digunakan, selagi itulah pahala duk mai kat kita walaupun kita mati. Ataupun anak yang soleh yang kita dah tak ada, dia doa lagi untuk kita. Maka ulama sebahagiannya termasuk Imam Asy-Syafi'i, dia pegang kemah-kemah hadis ni. Maka Imam Syafi'i kata tidak ada jalan lain melainkan 3 jalan ini. Imam Syafi'i, imam mazhab kita, dia pegang hadis ini, dia kata tidak ada sumber lain pahala kepada orang mati melainkan 3 ni. Kerana tu Imam Syafi'i menolak segala baca Quran yang kita buat untuk orang mati dan sebagainya. Imam Syafi'i tolak. Pasal apa? Pasal dia pegang hadis ni. Dan hikmah dia apa dia? Supaya kita tak bergantung ke orang. Kalau tidak, kita masa hidup atas dunia tak sudah kira agama, kita kira cari duit. Bila kita mati, dengan duit itu kita beli pahala. Di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang ni masa hidup dia tak buat amal ibadah apa-apa, dia cari duit sungguh-sungguh. Bila dia mati, dia buang. Dia kata, ya Rasulullah, man khairun nas. Badui ni dia mai jumpa Nabi, dia bagi satu simple punya soalan dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dalam ramai-ramai manusia ni, siapa yang paling baik? Dalam ramai-ramai orang hak ada ni, orang yang paling baik orang yang macam mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala umruh wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik ialah orang yang umur panjang, amal dia baik. Umur dia panjang, umur panjang itu disisi dengan amalan yang baik-baik. Itu orang yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u bihaula'i ad-da'awat, Allahumma inni a'udzu bika minal bukhl wal kasal wa arzadil umur wa azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan doa-doa ini. Dia kata, tuan Anas ni dia khadam Nabi 10 tahun. 10 tahun segala hal ahwal Nabi dia jaga.
Sampai ke ayak Nabi nak berwuduk, dia sediakan. Kalau hari dia tidur di rumah Nabi, dia tidur tak jendera. Bunyi Nabi bangkit, dia bangkit. Siap-siap ambil ayak letak di tepi pancong. Nabi keluar, siap dah ayak untuk Nabi berwuduk. 10 tahun dia spend masa dia dengan Nabi SAW. Maka dia banyak tahu tentang Nabi SAW selain daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, kana Nabi SAW yad'u biha ula'id da'awat. Dia kata Nabi SAW selalu berdoa dengan doa-doa ini. Apa dia? Nabi doa, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Nabi minta, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung daripada aku ni ada sifat bakhil. Nabi minta supaya dia ni tak jadi orang kedekut. Wal kasal. Nabi minta, ya Allah, aku minta berlindung daripada aku jadi orang yang penyegan, pemalas. Wa arzalil umur. Nabi minta, ya Allah, minta supaya aku tidak jadi orang yang umur panjang sampai nyanyuk. Minta, bukan minta mati, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tak usah panjang umur, cukup-cukup aja. Minta kepada Allah macam tu. Pasal apa? Pasal tua nyanyuk ini fitnah besar sangat. Minta panjang umur, Allah bagi panjang umur, dia bagi sampai arzalil umur, sampai ke tahap arzal ni dalam bahasa Arab, maksud dia very last moment. Sampai 70 hidup lagi, sampai 80 hidup lagi, sampai 85 hidup lagi, sampai 90 hidup lagi, dia main uzuk dah. Daripada boleh duk kesot pi pancung, sampai nak bergerak pun tak boleh, sampai kencing berak orang nak kena jaga, sampai semua orang nak kena urus. Pada masa tu fitnah mai. Anak yang kunun-kununnya sayang sangat ni dekat mak, dekat ayah ni, bila mak ayah jadi macam tu lari. Anak yang kunun-kununnya sayang sangat dekat mak ayah ni, bila mak ayah jadi macam tu, hak sulung tolak kat nombor 2, nombor 2 tolak kat nombor 3, nombor 3 tolak kat nombor 4, sudah jadi fitnah. Nabi SAW minta, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal kasal wa arzalil umur. Ya Allah, aku minta kepadamu, ya Allah, jauhi aku daripada bakhil, jauhi aku daripada jadi pemalas, dan jauhkanlah aku daripada tua sampai umur sudah jadi nyanyuk. Wa azabil qabri. Nabi minta, ya Allah, minta jauh daripada kena azab dalam kubur. Tuan-tuan, Nabi minta, walhal Nabi tentu tak kena. Nabi SAW manusia yang Allah ampun dosa sebelum, dosa selepas. Dia tahu dah dia okey, tapi dia minta kepada Allah. Pasal apa? Pasal adab dia sebagai hamba minta kepada Allah, Tuhan dia. Minta jauh daripada azab kubur. Wa fitnatil mahya wal mamat. Minta supaya jauh daripada fitnah masa hidup dan juga fitnah masa mati dan selepas mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita dah baca banyak kali hadis tentang imra'ah sauda. Dalam hadis dia syak sama ada orang itu laki-laki atau perempuan. Bila Nabi SAW ada di masjid, dia sibuk nak uruskan hal Nabi. Tuan, Nabi ni satu orang manusia istimewa yang semua orang yang duk ada di keliling dia duk cari peluang, duk cari ruang nak contribute, nak khidmat untuk Nabi, duk cari jalan. Di antara orang yang duk cari jalan ni ialah dalam hadis kata imra'ah sauda, satu orang perempuan kulit hitam.
Dan riwayat yang lain dia kata satu syab, satu pemuda kulit hitam. Satu hari Nabi SAW sedang ketiadaan dia ni. Dia bukan satu orang yang ke depan, dia bukan satu orang yang sentiasa ada tepi Nabi, dah. Dia cari ruang nak khidmat untuk Nabi, itu saja. Dia tak pergi cari nama, tak mau nak show off dekat orang, kata dia orang kanan Nabi, dah. Dia cuma mencari ruang untuk buat khidmat kepada Nabi. Nampak? Dia tak mau pun orang kenal dia kata ini orang kanan Nabi, tak payah, itu dia tak mau semua tu. Dia cuma mau memberi khidmat untuk Nabi. Satu hari Nabi sedang, dia tak ada. Nabi tanya, mana pi dia ni? Faqalu mata. Sahabat kata, dia dah mati ya Rasulullah. Nabi SAW dengar macam tu, Nabi kata, afala kuntum, ingat dia ni tak kenal. Bila Nabi tanya, dia kata, abang kat lu ni. Nabi kata, tunjuk mai dia, hampa simpan dia di mana, kubur dia tang mana. Lepas pun tunjuk, Nabi pi fasalla alaiha. Adalah hadis yang kata laki-laki, dia kata fasalla alaih, Nabi pun sembahyang di kubur, Nabi sembahyang untuk dia. Lepas itu tu Nabi kata lu'atun zulm, Nabi kata zulm ahliha, Nabi kata kubur ni kepada orang yang masuk ke dalam. Wa innallaha azza wa alaihim, Nabi kata untuk dia, Allah terangi kubur dia. Rahmati Allah sekalian. Ni cerita tiap orang daripada kita akan lalu, Tuhan jatah. Tuan-tuan, Allah ya Rabbah, Allah subhanahu wa ta'ala. Kita soalnya ialah zulmah dengan tak mah. Kita nak supaya itu ada sampai menerangi kubur kita. Sallallahu alaihi wasallam, dia Abu Salamah, waqad syaqqa basaru. Nabi sampai, dia baru meninggal, mata dia syaqqa basaru. Syaqqa ni maksud dia duduk tengok tepat tu, dia panggil syaqqa. Orang pergi habaq dekat Nabi, ya Rasulullah, Abu Salamah qad mata, mati. Nabi pergi. Masa Nabi sampai tu, Nabi tengok jenazah, tengok mayat Abu Salamah ni, waqad syaqqa basaruh, mata duk terbuka, duk tengok tepat. Fa'armadah, Nabi pergi tekan pelupuk mata bagi katuk. Nabi pergi tekan pelupuk mata Abu Salamah yang baru meninggal ni, bagi tutup. Summa qala, kemudian Nabi kata, inna ruh iza qubida taba'ahul basar. Nabi kata, roh bila keluar, mata nanti tengok roh itu keluar. Roh bila keluar, pasal apa? Orang mati mata celak. Pasal hadis Nabi kata, inna ruh iza qubida tabi'ahul basar. Bila roh keluar, mata tengok roh tu. Untuk kali akhir, mata tengok roh tu pergi. Yang mati pejam elok ni drama aja. Mati betul memang mata buka, lueh ataupun sikit buka. Pasal apa? Pasal dia melihat roh itu keluar. Fadajja nasun min ahli, bila tahu kata mati aja, menangis meraung keluarga Abu Salamah ni. Menangis, dajja ni bukan menangis biasa, meraung keluarga dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Nabi kata, tolong jangan hampa pergi doa melainkan benda yang baik-baik. Bila mati saja satu orang manusia, malaikat doa lagi. Malaikat doa lagi. Masa tu jaga mulut. Jangan duk bercakap benda tak elok, jangan duk bercakap benda huduh, jangan duk bercakap benda tak ada faedah. Kalau nak bercakap
illa bi khair, cakap benda baik-baik. Fa innal malaikah yu'minuna ala ma taqulun. Nabi kata kerana malaikat duk ada ni, malaikat akan mengaminkan apa yang hampa cakap lah ni. Dia pergi saja di rumah orang mati, apatah lagi dia baru mati, cakap benda baik-baik, sebut alhamdulillah, sebut kata orang yang baik-baik, mati menghadap Allah dengan membawa amal yang baik-baik, cakap macam tu. Tak usah bercakap benda tak elok, sebab apa juga yang manusia cakap pada masa itu diaminkan oleh malaikat yang doa ada. Summa qala, kemudian Nabi berdoa. Nabi kata, Allahumma ghafir li Abi Salamah, ya Allah ampunkan dosa Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyin. Nabi kata, angkatlah roh Abu Salamah ini, letak bersama dengan orang yang mendapat hidayah Allah. Wa khlufhu fi aqibih fil ghabirin. Nabi doa supaya ya Allah gantilah dia kepada keluarga yang ditinggalkannya, gantilah dia yang tak ada ni dengan orang yang lebih baik kepada keluarga dia. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Nabi kata, ampunkan kami hak mai tengok dia ni, dan ampunkan dia wahai Tuhan rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabrih, luaskanlah kuburnya, wan nawwir lahu fi, dan cerahkanlah kuburnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu adab bila kita pergi ziarah orang mati. Masuk pergi, buka, tengok, doa. Macam-macam kesian orang pergi tengok orang mati ni, kadang-kadang ya Allahu Akbar, takut. Itu saya pergi ziarah satu mayat, masuk satu orang pergi tengok, pergi duk tepuk dari mayat tu pula. Puk. Apa? Puk. Biji mata semua bergaduh tengok. Pasal dia ustaz. Ni apa ni, sunnah baru ke apa ni? Puk 3-4 kali. Lepas tu baca doa, sambil duk tekan kepala mayat tu, duk baca doa. Saya duduk belakang lah, saya cabut cepat-cepat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak buat apa pun biarlah ada bersandang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fitnah masa hidup, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, qalbu syekh syabun ala hubbi ithnatain, tulul hayah wa hubbul mal, atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata qalbu syekh syabun, hati orang tua tetap muda, ala hubbi ithnatain, dalam dua perkara. Nabi kata satu orang tua hati dia muda dalam dua hal. Apa dia? Tulul hayah. Yang pertama, tua macam mana pun nak panjang lagi umur. Dia tua macam mana pun, dah huzuk, dah tak larat dah, duk minta ya Allah minta panjang umur lagi. Ni satu, Nabi kata. Wa hubbul mal, suka kepada harta. Tua tak larat dah, harta ada tu pun tak habis makan dah, nak lagi harta tambah. Ini fitnah ketika hidup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan dia yang pertama, umur adalah anugerah dan amanah Allah. Pengajaran ataupun kesimpulan yang pertama, umur itu adalah anugerah dan juga amanah Allah. Kesimpulan yang kedua, kita tak tahu bila kita nak mati, tak tahu. Kesimpulan yang ketiga, sementara nak tunggu masa kita, perbanyakkanlah amalan, perbanyakkanlah usaha
untuk mendekati Allah. Sementara nak tunggu time kita ni, agama mau cari lebih. Isi masa malam-malam mai dengar kuliah yang boleh sentuh hati kita. Ngajaran yang keempat, banyakkanlah minta ampun pada Allah. Dosa kita banyak, tuan-tuan. Banyakkanlah minta ampun pada Allah. Dan yang kelima, semoga kita selamat daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2, muka surat 311. Muka surat 311. Masih dalam surah An-Nahl ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'in wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahra hal yastawun. Telah perbuat Allah Subhanahu wa ta'ala bandingan satu orang hamba yang dimiliki orang, tiada kuasa atas suatu kerana dia hamba orang. Ni Tuhan. Tuan-tuan, dalam Quran terlampau banyak ayat yang Tuhan buat perumpamaan. Banyak. Allah buat perumpamaan dengan binatang pun ada. Allah buat perumpamaan dengan anjing. Allah buat perumpamaan dengan kaldai. Allah buat perumpamaan dengan labah-labah. Allah buat perumpamaan dengan lalat, dengan zubab, dengan banyak. Malam ni kita jumpa salah satu ayat Quran yang Allah buat perumpamaan. Allah Subhanahu wa ta'ala bandingkan antara hamba dengan orang yang merdeka. Hamba maksudnya apa? Dia tak boleh buat apa. Hamba, kalau kata kita hamba kepada A, kita tak ada hak untuk memiliki apa-apa. Hak kita adalah hak Tuhan kita. Tu yang kata status hamba. Hamba ni tidak ada hak untuk memiliki. Kalau dia ada duit pun duit Tuhan dia. Allah buat perumpamaan, samakah orang yang hamba dengan orang yang merdeka, dengan orang yang tidak hamba? Adakah sama? Tuhan kata. Dan mereka yang kami rezeki akan dia, akan rezeki yang baik-baik lagi halal, maka ia menafkahkan hartanya dalam sir dan di dalam jahar. Ni dua contoh. Hamba, kalau dia buat kerja, orang bagi duit, duit tu kena pergi bagi kat tuan dia. Dia tak boleh nak buat apa. Orang yang merdeka, kalau Tuhan bagi dekat dia rezeki duit, dia boleh guna rezeki yang Tuhan bagi dekat dia, dia infak fi sabilillah, dia dapat pahala. Samakah orang yang merdeka, yang mempunyai kuasa untuk buat apa saja, dengan hamba yang tak boleh buat apa? Sebaliknya dia hanya turut kehendak Tuhan dia. Samakah? Tak sama. Perumpamaan apa ni Tuhan nak abang ni? Tuhan nak abang perumpamaan orang Islam dengan orang kafir. Orang Islam, tuan-tuan buah sekupang dalam tabung masjid, sekupang tu pahala. Orang kafir, dia bubuh 1000 di dalam tabung masjid. Tabung masjid. Dia kafir, dia bagi 1000 dekat tabung masjid, dia tak dapat apa. Itu beza jadi orang Islam dengan jadi orang kafir. Sama macam hamba, kalau ada duit pun tak boleh buat apa, kerana dia tak memiliki duit tu. Dengan satu orang yang bukan hamba, kalau ada duit, dia boleh sedekah dan dia dapat pahala. Untung tak untung jadi orang Islam? Sangat beruntung. Dalam Quran Tuhan kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ayat apa ni? Surah apa? Al-Kahfi. Hari ni ramai ustaz-ustaz duk cerita pasal Dajjal, lepas tu dia nanti duk highlight surah Al-Kahfi. Suruh baca 10 ayat mula, 10 ayat ujung surah Al-Kahfi. Kerana itu suruh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Kalau siapa nak selamat daripada fitnah dajjal, ini ayat kena hafal. 10 yang pertama, 10 yang penghabis. Yang kita baca ni ayat yang penghabis. Lepas tu ada pula kawan tokok kat atas, ni yang kata tambah tai. Duk lepas masuk dalam WhatsApp ni, duk abang kata apa? Syarikat printing Quran di Saudi tu, duk nak print surah Al-Kahfi tak boleh lekat. Yang ni dia panggil tambah tai. Tak cukup ke kalau kita baca hadis Nabi? Habang kata Nabi suruh kita baca 10 ayat surah Kahfi awal dan 10 akhir untuk selamat daripada fitnah dajjal. Tak cukup ke kalau habang itu? Cukup dah. Tak payah piduk tokok tambah, duk buat main cerita-cerita yang macam-macam ni. Tak payah. Kerana itu merosakkan imej Islam. Islam tidak perlu nak hidup dengan cerita-cerita karut marut ni. Takat suruh orang baca surah Al-Kahfi cukup. Jangan exaggerate. Jangan diperbesar-besarkan benda yang tidak ada. Entah, saya baru dapat petang tadi. Tuan-tuan dapat lama dah. Saya baru petang tadi, satu orang hantar mai. Dia kata syarikat printing Al-Quran di Saudi ni tak boleh print surah Al-Kahfi ni, tak boleh print. Surah lain boleh, surah Kahfi tak boleh. Ni nak abang kata apa? Nak abang kata dajjal dia dekat mana ni? La ilaha illallah. Ujung tu dia kata apa? Kalau tuan-tuan prihatin dengan iman tuan-tuan, forward. Ya Allahu Akbar. Cukup-cukuplah merepek-repek ni semua. Quran, hadis yang Allah hantar mai, yang Nabi bagi kat kita sebenarnya sudah cukup. Tidak perlu kepada cerita-cerita yang pelik-pelik macam tu. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, qul, katakanlah wahai Muhammad, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Tuhan kata, mau tak kami nak abang dekat hampa satu golongan yang buat amalan tapi rugi. Satu golongan yang bil akhsarina a'mala, satu golongan yang buat amal tapi rugi. Orang minta donation, dia bagi. Orang abang kata ni nak buat masjid daerah di kawasan ni, dia tulis satu cek, pukul satu cek 100,000 bagi. Orang pihak abang pula kat dia ni, tak cukup ni, kita tak cukup lagi 300,000. 300 tak apa, saya bagi 400. Pukul 400,000 cek bagi. Tidak ada pahala apa yang dia buat. Siapa dia ni? Golongan ini buat amalan tetapi rugi. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Tuhan kata golongan itu, golongan yang buat amalan tapi sia-sia itu ialah mereka yang sia-sia usaha mereka di atas dunia ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi depa sangka depa betul, dan depa sangka amalan yang depa buat tu betul. Ni golongan yang rugi ni, dia duk rasa dia betul. Dia duk rasa amalan yang dia duk buat ni, amalan tu betul dan membawa pahala dekat dia. Dia duk rasa macam tu. Siapa dia ni? Depa ni ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Orang yang rugi ni ialah orang yang engkar dengan ayat Quran dan engkar dengan hari jumpa Allah di akhirat nanti. Siapa dia ni? Kafir. Orang kafir. Dia tak percaya Quran, maka kerana tu dia jadi kafir. Dia tak percaya Quran, maka kerana tu dia menolak hari akhirat. Tapi di atas dunia dia dapat datuk, dia dapat datuk seri. Pasal apa? Pasal dia banyak donate, dia banyak menyumbang, dia banyak memberi sumbangan kepada benda-benda baik. Dia orang kafir, orang nak buat masjid, dia bagi 1 million. Sayangnya 1 million yang dia bagi itu tak ada pahala. Siapa kata tak ada pahala? Allah kata dalam Quran. Punca dia apa? Yang dia tak dapat pahala ni, punca dia apa? Punca dia kerana dia tidak Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
fahabitat a'maluhum. Tuhan kata sia-sia segala amal yang mereka buat. Tuan-tuan, orang kafir pun hak baik ramai. Baik maksudnya apa? Dia ada mak tua, dia jaga mak dia ni sampai habis umur. Dia jaga dengan penuh kasih sayang. Baik dah apa yang dia buat? Baik. Dia sayang mak dia ni baik, kerana sebahagian daripada orang Islam sendiri tak tahu jaga mak apa. Dia bukan orang Islam, tapi dia punya sayang mak bapak dia, tapi sayangnya tak ada pahala. Pasal apa? Pasal Allah nak bagi pahala, syarat dia Islam. Syarat tu dia tak ada. Kesian tuan-tuan. Bahkan Tuhan kata, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tuhan kata kami tidak akan beri apa-apa pertimbangan untuk nak menilai amal mereka di hari akhirat nanti. Tuhan langsung tidak akan menilai segala kebaikan yang dia buat. Pasal apa? Pasal dia tak Islam. Itu sebab tuan-tuan, kita ada kawan, kita semua ada kawan orang bukan Islam, sama ada dia duduk jiran sebelah rumah kita, dia sekampung dengan kita, dulu dia classmate kita, ataupun hari ini dia ada sangkut paut dengan kita. Kesian dekat mereka. Kita cuba untuk sampaikan Islam dekat dia, tapi pintu hati dia Tuhan tak buka lagi. Pintu hati dia Tuhan tak buka lagi. Kita ada kawan bukan Islam, kadang-kadang dia tanya kita pula. Dia tanya kita, dia meduk, dia kata, ustaz, hadis ni apa? Bukan Islam. Dia mai tanya hadis ni apa? Kita habaq ada hadis ni macam ni, macam ni, macam ni. Dengar, dia dengar tu nampak macam dia fokus. Tak masuk Islam. Nak heran apa? Abu Talib dulu lagi dahsyat. Abu Talib punya sayang Nabi ini. Allah yang mengetahui. Sayang dia kepada Nabi ini. Sampai akhir hidup dia tak mengucap 2 kalimah syahadah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bahkan orang yang macam ni, bukan saja Allah tak akan bagi pertimbangan kepada amal dia, dzalika jazaohum jahannam bima kafaru. Dia di neraka jahanam di atas kekufuran dia itu. Wattakhazu ayati wa rusuli huzwa. Apatah lagi dia buat main-main dengan ayat Quran dan dengan Nabi aku, Tuhan kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala bawa perbandingan tu. Perbandingan orang Islam dengan orang bukan Islam ini, perbandingan dia apa dia? Orang Islam beruntung kerana dia buat apa kebaikan dia ada pahala. Orang yang bukan Islam rugi, dia buatlah apapun kebaikan, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka, yakni penduduk Mekah itu, tidak tahu mereka itu. Tuhan kata kesian dekat penduduk Mekah yang sebahagiannya adik-beradik Nabi, tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni tidak yakin mereka kepada azab Allah. Dia tak yakin. Dia tak percaya. Kata kalau tak ambil Islam, akhirat esok kena azab. Tak percaya. Maka sebab itu syirik mereka itu akan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, ini perbandingan, contoh perbandingan kedua yang Tuhan buat. Wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai' wa huwa kallun ala maulahu aynama yuwajjihu la ya'ti bi khairin hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim. Dan telah perbuat Allah akan bandingan yang kedua tentang dua laki-laki. Salah seorangnya abkam. Abkam ni maksud apa? Bisu. Allah buat perbandingan dua laki-laki, hak seorang bisu, tiada kuasa atas sesuatu. Selalu bisu dia main sekali dengan apa? Dengan pekak. Selalu bisu dia main sekali dengan pekak, dia jam dua-dua sekali. Okey. Dan ia berat atas tuannya. Orang yang handicap ni, orang yang cacat, orang yang istimewa, kita panggil ni, mereka ni kadang-kadang menjadi beban kepada tuannya.
jadi beban, jadi satu ujian kepada ibu bapa dia. Okey. Dan menjadi beban, menjadi berat atas tuannya pada sekalian perkara. Mana pergi, tiada bawa datang ia dengan kebaikan untuk dirinya, apatah lagi untuk orang lain. Orang yang macam ni, dia sendiri pun tak boleh nak urus diri dia, macam mana dia nak tolong orang lain? Contoh bandingan Tuhan buat ni, dua orang lelaki, hak satu cacat, dengan pekak, dengan bisu, dengan apa semua sekali. Adakah sama ia dengan mereka yang menyuruh orang dengan buat keadilan, bahkan ia di atas jalan yang betul? Nak samakah orang yang cacat, yang pekak, yang bisu dengan orang yang sempurna, boleh duk bercakap, boleh duk buat macam-macam dekat orang? Sama tak sama? Tuhan kata, yakni perbandingan itu ialah misal kepada kafir ataupun kepada berhala, iaitu orang yang kelu, yang tiada faham cakap dia pun tak boleh cakap orang dia tak boleh faham, dan tiada upaya dia untuk nak memelihara diri dia sendiri. Tuhan kata perbandingan, contoh orang pekak bisu ni contoh macam berhala, cakap tak boleh, orang cakap kat dia pun dia tak dengar, itu berhala. Sama ke berhala itu banding dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang suruh orang buat kebajikan dan keadilan, yang tegah orang daripada buat jahat? Samakah berhala tu dengan Allah? Allah yang dalam Quran ni Allah perintah, Allah larang, Allah bercakap. Tu dalam Quran itu dia panggil kalamullah. Kalamullah maksud dia apa? Cakap Allah. Quran itu adalah cakap Allah. Sama ke berhala batu, berhala kayu, berhala yang disembah, yang tak boleh bagi manfaat kepada siapa-siapa, bahkan diri dia sendiri pun dia tak boleh nak bagi manfaat? Sama ke dengan Allah, Tuhan yang menurunkan cakap-cakap dia dalam Quran? Tuhan tanya macam tu, jawab dia sama tak sama? Tentu tak sama. Adakah sama kedua itu kalau difikir dengan akal yang salim? Dia kata kalau kita waras, kita fikir balik, fikir macam mana Nabi Ibrahim alaihissalam fikir bila dia tengok berhala yang dibuat oleh bapa dia. Bapa dia kerja buat berhala. Dia duk tengok daripada hari bapa dia pergi ambil batu balik, mai duk pahat bagi jadi satu bentuk. Daripada hari bapa dia masuk hutan pergi ambil kayu, balik mai pahat buat bagi jadi bentuk. Kalau jadi elok jual mahal, kalau ada defect sikit jual murah. Lepas tu benda yang pak dia buat tu letak di satu tempat tinggi, lepas tu pergi duk minta macam-macam dekat. Nabi Ibrahim tak boleh nak compute benda tu, otak dia tak boleh terima. Dia kata batu ni pun pak aku buat, kayu ni pun pak aku buat. Lepas tu pergi duk minta dekat dia, minta apa benda? Dia kata dia pun pak aku buat. Dia tak boleh nak fikir. Kan? Itu akal yang salim. Dia kata otak yang betul-betul waras dan dipikir benda ni. Maka dia tak boleh terima benda ni, yang akhirnya menjadi berbagai-bagai masalah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini. Dia kata kedua itu tidak sama. Tak sama. Allah dengan berhala mana boleh sama? Maka faham baik-baik akan misal ini. Dia kata faham betul-betul benda ni. Bila kita faham betul-betul, kita akan terima Allah sahaja Tuhan kita, tidak ada Tuhan lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.